بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. naik ke sungai. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Tingkih Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa sudi untuk support akak dan sudi dengar akak bercerita. Hari ini akak akan sampaikan kisah-kisah seram yang dikongsikan oleh 2 subscriber. Tapi sebelum tu, akak doakan agar kita semua sentiasa sihat walafiat, dilindungi Allah dan sentiasa mendapat rahmat serta keberkatan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jom dengar cerita akak. Akak mulakan dengan kisah subscriber yang pertama. Dan kisah ni kisah pertama tau korang. Pertama sekali akak nak ucapkan jutaan terima kasih kepada subscriber ni sebab sudi kongsi cerita dengan Tingkih Channel. Terima kasih sangat-sangat. Cerita yang pertama ni datangnya daripada seseorang yang menggelarkan diri dia sebagai Yani. Dan kisah ni adalah pengalaman dari suami dia. Dia gelarkan suami dia sebagai Jai. Kisah ni mengenai Uri lah. Kejadiannya berlaku dekat labor room, dekat hospital di mana Yani ni bersalin, dekat Kuching, Sarawak pada tahun 2016. Macam tu lah. Untuk kedua-dua nama ni bukan nama sebenar tau. Kejadiannya berlaku pada bulan Julai 2016. Itu merupakan tarikh kelahiran anak sulung mereka dekat hospital tu. Dilahirkan pada waktu malam. Itulah kenangan yang diingat oleh Yani. Dilahirkan dekat hospital umum. Masa suami dia, si Jai ni, tengah menunggu dekat luar labor room bersama dengan Uri anak dia. Masa tu Uri anak dia dah dibalut dengan kemas dalam plastik. Lepas tu dah terletak dalam beg sandang dia lah. Jadinya isteri dia dah selamat melahirkan anak sulung dia tu. Tiba-tiba Jai ni dia ada terdengar tau bunyi tapak kaki dekat hujung kerusi tempat dia duduk tu dihentak beberapa kali. Dia duduk bukan dalam kawasan hospital, maksudnya dalam kawasan berdekatan labor room tau, tapi dia duduk dekat luar bersama dengan Uri tu. Masa dia duduk kat situ, jam menunjukkan pukul 1 pagi. Tak ada seorang pun yang menunggu dekat ruang luar labor room pada ketika tu bersama dengan Jai. Jai dia rasa tak sedap hati sangat. Lepas tu dia masuk semula dekat dalam. Dia duduk dekat depan kaunter pendaftaran. Betul-betul depan kaunter pendaftaran sebab situ ada orang kan. Tak adalah dia rasa gayat sangat kalau dia masih stay dekat luar. Selesai urusan dekat labor room, mereka pun sama-samalah turun dekat ward selepas dah bersalin. Pada ketika tu jam menunjukkan pukul 2 pagi. Jadi Jai ni dia dah selesai semua urusan dekat hospital tu. Dia pun keluar dari hospital, dia bawa Uri tu menuju ke parking kereta dia. Masa dalam perjalanan ke parking kereta tu, tiba-tiba Jai dia rasa dekat belakang dia seperti diekori oleh seseorang. Jai dia percepatkan langkah kaki dia tau. Dia rasa tak sedap hati, duk-tak sangat. Tiba-tiba dia rasa angin kuat meniup belakang tengkuk dia. Bahu kanan dia seolah-olah dilanggar dengan sangat kuat. Dia terasa macam tu lah. Kalau kita dapat berada di tempat dia, kita pun rasa macam ada seseorang yang sedang langgar dia. Jai dia sangat terkejut. Lepas tu dia nak pastikan siapa yang langgar dia. Dia tengok sekeliling.
Tak ada orang tahu dekat situ. Terus Jai dia teringat dengan uri yang dia sedang bawa disandang dekat belakang dia tu. Berdebar-debar sangat dia masa tu. Terus Jai ni dia berdoa supaya Tuhan ni lindungi dia daripada perkara yang tak diingini berlaku tau. Kereta Jai ni dia letak betul-betul dekat bawah pokok besar dekat kawasan parking hospital tersebut tau. Dan kawasan tu agak gelap. Menambahkan lagi rasa seram Jai ni nak melangkah pergi dekat kereta tu. Tak ada lagi orang yang berkeliaran pada waktu tu dekat kawasan parking. Hanya Jai sahaja dekat situ. Jai tak ada pilihan. Dia kena kuatkan diri dia, kuatkan semangat dia supaya dia tak takut dan dia tak panik. Kalau dia panik, dia tak akan dapat balik. Dia nak stay kat hospital tu ke dengan uri yang sedang dia bawa? Memang taklah. Jai dia masuk dalam kereta, lepas tu dia terus balik ke rumah dia. Masa dalam perjalanan dia balik ke rumah tu kan, tiba-tiba Jai ada terdengar tau, seat penumpang belakang dalam kereta dia macam ada orang tau. Dan bunyi seat tu macam orang yang sedang bangun dari seat kiri pergi ke seat kanan pergi ke seat kiri. Dia macam alih tempat duduk macam tu lah. Dia main sakan sangat benda tu lah. Cuba untuk menakut-nakutkan Jai dalam kereta tu. Sakan betul dia buat macam tu. Berderau darah Jai ni pada ketika dia dah lah dalam keadaan yang memang dah rasa gabra masa nak balik tu kan. Tiba-tiba dalam kereta pula macam tu. Memang agak mencabar lah. Lepas tu Jai dia angkat cermin tengah dia supaya dia tak dapat nak tengok dekat belakang. Apalah benda yang sedang bermain kat belakang tu. Dia tak nak tengok dan dia tak perlu nak tengok. Jai dia terus berdoa supaya Tuhan tu melindungi dia. Lepas tu baru dia teringat dengan CD lagu rohani yang memang sentiasa dia bawa lah dalam kereta dia, memang dah siap siaga ada. Terus Jai dia mainkan CD tu sambil mulut dia pun sama juga berdoa, tak henti-henti dia doa. Akhirnya gangguan tu pun hilang. Bila Jai masuk ke simpang nak pergi ke tempat tinggal dia tu, benda tu memang dah tak ekori dia dapat rasakan lah. Jarak hospital dengan tempat tinggal dia dalam 11 km. Kalau diikut minit, 18 minit macam tu lah. Dekat, tak adalah jauh sangat. Jadi Jai dia terus masuk ke dalam rumah selepas dia dah sampai depan rumah kan. Lepas tu dia simpan uri tu dalam peti sejuk sebelum dia nak tanam lah pada esok paginya. Memang dah pagi, dah 2 pagi masa dia balik. Pada cerah tanah lah, senang cakap. Tak ada dah gangguan selepas tu. Macam tu lah. Keesokannya, Jai diceritakan kejadian tu pada isteri dia. Lepas tu isteri dia bagi tahulah bahawa pagi tu, masa Jai bawa balik uri tu, anak mereka menangis tak henti-henti kat dalam wad. Kebetulan isteri dia ditempatkan dalam bilik yang masa tu hanya 3 orang je yang ada kat dalam bilik tu. Macam-macam cara lah Yani ni, isteri Jai ni cuba untuk memujuklah anak mereka tu supaya janganlah menangis kan. Akhirnya dia pun terlena masa tu. Mungkinlah anak mereka ni tak selesa tau. Itu pendapat mereka lah. Sebab ada terkait kot dengan gangguan yang Jai alami disebabkan uri anak mereka tu yang dibawa Jai balik ke rumah masa tu. Pengajaran daripada kisah ni, kalau isteri tu beranak waktu malam kan, tinggalkan dulu uri dekat hospital. Jangan bawa balik pada waktu malam. Kalau boleh bawa lah balik pada keesokan harinya untuk ditanam supaya bolehlah elak daripada perkara yang tak diingini berlaku, daripada gangguan yang macam tu. Tu untuk kisah yang pertama daripada Yani. Akak teruskan pula dengan kisah yang kedua ni, pengalaman Yani sendiri. Masa tu Yani dia dengar bunyi air, bunyi gelang kaki. Kejadiannya berlaku dekat sekolah asrama Yani lah. Sekolah harian dekat Serian Sarawak tahun 2016. Yani dia gunakan nama samaran Yani lah. Sekolah tu ditubuhkan sekitar tahun 50-an dan terkenal dengan panggilan Dragon dalam bahasa Inggeris. Orang sana mesti tahu kan. Pada tahun 2012, Yani ni dia berusia 19 tahun.
Dia berada dalam tingkatan 6 atas lah time tu. Dan itulah pengalaman pertama Yani diganggu dekat sekolah tu. Dom asrama Yani ni berdekatan dengan bangunan kosong dekat atas bukit. Sekolah tu terdapat banyak bangunan kosong berdekatan dengan asrama perempuan pada masa tu. Asrama perempuan ni dia ada 3 buah. 2 buah atas bukit, asrama A dan juga B yang jenis dom. Lepas tu bilik air dia dalam tandas, dalam asrama lah macam tu. Dan satu lagi dekat kawasan rata, 2 tingkat dan ada banyak bilik. Tandas dengan bilik air dekat luar. Itu beza dia lah. Sekarang dah banyak perubahan lah dalam sekolah tu. Dah semakin maju tau. Jadi Yani ni dia tinggal dekat asrama A. Suasana malam tu memang sangat sunyi korang. Disertai pula masa tu kan hujan lebat. Tapi tak adalah lebat yang terlampau lebat sangat lah. Masa tu jam menunjukkan pukul 12 malam. Yani dia masih lagi mengulang kaji pelajaran. Tapi kan dia mengulang kaji pelajaran tu dengan cahaya lampu daripada koridor dengan lampu suluh sebab tak lama lagi mereka ni akan menduduki peperiksaan STPM. Jadi dia kena study hard lah untuk pastikan result dia tu boleh jadi result yang cemerlang macam tu. Alhamdulillah dia usaha juga. Lampu bilik dah ditutup tau pada pukul 10 malam. Tak boleh nak tutup lewat. Sebab bukan Yani je yang nak study. Orang lain nak tidur awal. Jadi mungkin pelajar-pelajar lain nak rehat awal untuk exam. Macam tu. Rakan sebilik semua memang dah tidur. Yani je yang tak tidur lagi. Tiba-tiba kan korang, Yani dia ada terdengar bunyi air dari sinki dari luar bilik pengawas. Sinki tu berada dekat belakang bilik mereka tau. Dan berdepan dengan katil Yani. Betul-betul depan. Memang cuak lah bila dengar. Clear kot. Nasib baik langsir. Dah ditutup. Kalau tak memang cuak lah. Pelik bunyi air tu. Macam ada orang yang main dengan air. Kejap air tu deras. Kejap air tu perlahan bunyi dia. Mustahil lah ada orang dekat luar pada waktu tu. Detik hati Yani lah. Yani dia sambung lah ulang kaji dia. Tak adalah nak hiraukan gangguan tu kan. Tiba-tiba dia terdengar bunyi seseorang tengah memberus baju pula. Alamak, apa pula ni? Bisik hati Yani. Beberapa minit lepas tu dia ada dengar pula bunyi gelang kaki. Cing, cing, cing. Yani dia amati betul-betul bunyi gelang kaki tu. Bunyi gelang kaki siapa Dalam hati Yani, kemungkinan lah tu bunyi gelang kaki penghuni asrama dari bilik pelajar biasa kot. Mungkinlah pelajar tu pergi ke tandas kot. Tiba-tiba terlintas dalam fikiran Yani. Mana boleh pelajar pakai apa-apa jenis perhiasan dekat sekolah? Takkanlah ada pelajar yang pakai, tak boleh lah. Apa lagi? Teruslah Yani ni dirasa meremang satu badan. Bunyi tu seakan-akan mengelilingi ampaian dekat luar bilik pengawas. Dalam masa yang sama, Yani dirasa tak sedap hati. Dia takut sangat asrama tu dicerobohi tau. Yani dia pegang jawatan sebagai kapten asrama pada masa tu. Jadi kapten asrama ni tugas dia ketua kepada semua pengawas dengan semua penghuni dalam asrama A tu. Kalau ada bunyi tu berlanjutan, makanya Yani ni dia akan mengejutkan kawan sebelah katil dia untuk pergi keluar asrama. Dia nak periksa lah kot ada orang ceroboh kawasan tu kot. Macam tu. Masa Yani tengah duduk berfikir kan, tiba-tiba Yani ada dengar bunyi air paip tau. Air paip tu dibuka, lepas tu ditutup. Bunyi air tu mengalir, lepas tu tak mengalir macam tu. Diselang-seli dengan bunyi pakaian diberus. Srek, srek. Serta bunyi loceng kaki tu sekali lagi. Memang berbunyi. Lepas tu hujan pun semakin turun dengan lebat. Tadi tak berapa nak lebat. Walaupun dah lebat dah bagi Yani. Tapi kali ni betul-betul lebat. Lain betul tau aura pada malam kejadian tu. Yani dia rasa tak sedap hati. Lepas tu dia terus tutup lampu suluh dia. Dia tutuplah buku sekolah dia tu. Terus Yani ni dia tarik selimut. Dia doa supaya dijauhkan daripada gangguan yang berlaku tu.
Meremang sangat-sangat malam tu diakui oleh Yani. Memang terasa sampai saat dia bercerita pun memang terasa sangat. Tapi dia bersyukurlah sebab selepas tu dia boleh tidur lena sampai pagi. Nasib baik. Rupanya dalam minggu tu ada juga penghuni asrama perempuan tu kena ganggu, tapi lain-lain bentuk gangguan lah, bukan gangguan yang sama. Ada pelajar perempuan yang nampak pocong melompat dekat koridor asrama. Ada juga yang dengar bunyi paip terbuka sendiri dalam tandas. Sedangkan bila diperiksa, tak ada orang pun dalam tandas tu. Pada minggu tersebut asrama tu dia ada buat fire drill tau. Penghuni asrama tu dimintalah untuk berkumpul dekat dewan. Lepas tu penghuni asrama yang tinggal dekat asrama B, dekat atas bukit pun kena turun tangga. Lebih kurang 20 anak tangga. Kena berkumpul jugalah kat situ. Dah nama pun operasi fire drill kan, semua kena pergi kat situ. Bawah asrama perempuan tu dia ada pokok besar sangat. Lepas tu dia ada bangunan kosong 3 tingkat. Penyelia asrama tu tengah memantau lah untuk memastikan semua penghuni asrama dekat atas bukit tu turun. Turun semua. Tak adalah jerit macam tu. Tapi dia perlu pastikan semua pelajar kena turun. Dan pada ketika itulah penyelia asrama dia ada ternampak tau Kak Punti terbang dari pokok besar tu. Bayangkan, dia nampak dengan jelas Kak Punti tu terbang dekat situ. Dia bagi respon macam mana? Terkejut lah. Terus dia berdoa supaya semuanya berjalan dengan lancar. Dan lepas dia berdoa tu tak ada lagi lah gangguan pada malam tu. Syukur Alhamdulillah. Setakat tu je lah pengalaman seram daripada Yani. Sekian, terima kasih. Itu subscriber yang pertama tau. Terima kasih Yani kerana sudi berkongsi kisah seram dia. Akak teruskan dengan subscriber yang kedua. Untuk kisah seram subscriber kedua ni, nama dia Ila. Dan dia kongsikan 5 kisah seram. Tapi pendek-pendek lah korang, tak adalah panjang sangat. Ila nak kongsikan kisah pengalaman dia untuk sama-sama kita ambil iktibar dan kita terhiburlah dengan kisah dia. Okey, kisah yang pertama ni berlaku masa umur Ila lebih kurang 4 ke 5 tahun. Masa tu Ila dia memang nakal lah. Dan arwah mak Ila ni dia suruh Ila balik sebelum maghrib. Di tengah main kan. Tapi Ila ni dia balik lagi berapa minit je nak maghrib. Betul-betul dekat-dekat dengan maghrib. Marahlah mak dia. Jadi bila mak dia naik angin, mak dia ni naklah ajar kepada Ila ni, mak dia ikatkan Ila ni dekat sebatang pokok rambutan tau. Lepas tu Ila ni apa lagi, meronta-ronta lah dia minta lepaskan. Mak Ila ni dia tak pedulikan pada Ila tu. Lepas tu dia kata duduk situ sampai isyak. Sebab degil kan. Duduk situ. Dalam Ila tengah menangis tu, tiba-tiba dekat celah-celah pokok pisang, Ila ada ternampak tau susuk berbungkus kain kafan. Apa benda? Abang Chong lah. Dia tak nampak dengan jelas, tapi memang nampak lah sama-sama je. Tapi memang Abang Chong. Dan Ila dia apa lagi, menangis, menjerit sekuat hati sebab terlampau takut kan. Sampaikan arwah ayah Ila ni, dia keluar, dia pergi tolong Ila bukakan ikatan tali tu. Dan bila Ila dah terbuka tali tu, arwah ayah dia bawakan Ila tu masuk tau. Sebab masa tu Ila memang betul-betul tengah menangis lagi lah. Sebab dia masih nampak lagi Abang Chong kat situ. Okey, kisah dia pendek je. Diteruskan pula dengan kisah yang kedua dari Ila ni. Kalau tak silap masa tu selang beberapa bulan je dari kejadian pertama ni, arwah ayah Ila ni dia bawa Ila pergi jalan-jalan waktu petang. Tapi masa tu pun dah nak dekat dengan maghrib. Jadinya biasalah Ila ni dia memang suka jalan-jalan, lagi-lagi dengan arwah ayah dia. Sebab arwah ayah dia ni suka layan kat Ila ni. Kemudiannya tak lama lepas tu, mereka lalu dekat rumah jiran mereka tau. Mereka ni duduk dekat kampung, rumah pun tak adalah jauh-jauh, semua macam sebelah-sebelah dekat je lah. Jadi Ila ni dia nampak ada perempuan rambut panjang. Rambut dia serabai, tak terurus.
tengah lambai-lambai tangan dekat Ila. Macam panggil Ila tau. Ila, macam tu. Dia nak pergi dekat dengan Ila ke dia suruh Ila pergi dekat dengan dia. Macam tu lah. Ila masa tu baru berapa tahun kan. Jadi Ila ni dia tak faham. Dia lambailah balik dekat orang tu. Lepas tu arwah ayah Ila ni tanya, adik lambai kat siapa tu? Ila ditunjuk dekat arah penjuru tu. Lepas tu arwah ayah Ila ni cakap, okey, dah cukup, jom kita balik. Keesokan harinya Ila dia masih nampak lagi juga tau. Tapi Ila tak nampak lah waktu senja time tu. Dia nampak waktu lepas Zuhur. Ila dengan arwah mak ni tengah duduk-duduk dekat ruang tamu rumah dia. Lepas tu mereka ada ternampak macam ada seorang nenek tua tu tengah berjalan lah menuju ke arah semak. Dan masa tu sekelip mata tau, nenek tua tu hilang dari pandangan. Sama-sama ni nampak ni, bukan Ila seorang tau. Terus tak muncul dah nenek tua tu. Okey, pendek cerita dia. Teruskan pula dengan kisah yang ketiga. Okey, cerita yang ketiga ni berlaku masa tu umur Ila ni lebih kurang 9 tahun tau. Ila masa tu dia menyertai satu macam sukan lah. Dan Ila ni dia dapat pergi dekat kompleks Lakam Muda dekat satu tempat. Tapi tempat tu dekat mana Ila rahsiakan. Dan tak pastilah tempat tu masih ada lagi atau tak sekarang ni. Semuanya okey lah masa mula-mula nak pergi kan, perjalanan dia semua alhamdulillah okey. Mereka tu sampai dekat kompleks tengah hari. Dan petang tu mereka main bola sepak dan macam-macam aktiviti lah. Ceritanya bermula masa selepas waktu isyak. Masa tu mereka nak tidur. Ni adalah kali pertama lah Ila ni berpisah dengan mak dia. Jadi memang susah lah dia nak tidur sebab tak biasa kan. Tapi Ila dia cuba juga lelapkan mata dia. Dan tiba-tiba Ila ada terdengar suara orang menangis tau. Masa tu Ila dia pun menangis samalah. Dan nama budak kan, dia tak boleh nak adapt dengan tangisan tu. So dia ikut sama menangis. Masa Ila menangis, suara dia tak ada pun. Tapi dia tahu tu memang bukan suara dia. Walaupun dia menangis, dia tahu dia sedar dia menangis, tapi dia pasti sangat itu bukan suara tangisan dia, itu suara tangisan orang lain. Lepas tu Ila, dia makin lama dia dengar suara tu makin kuat. Dan Ila dengar, dia tengok balik semula lah takut ada budak lain nangis kan. Tapi bila dia tengok budak-budak lain dah nyenyak tidur tau. Macam tak dengar apa-apa pun time tu. Hanya dia je yang dengar. Jadinya Ila dia pun dicuba untuk lelapkan mata dia. Tapi bolehlah dia tidur malam tu. Esoknya dia tanyakan pada kawan-kawan dia yang lain kan, siapa yang nangis pada malam tu, kuat sangat nangis. Dan terkejutnya Ila masa tu bila diorang cakap diorang pun dengar tapi tak pasti siapa. Maknanya Ila dia nampak kawan-kawan dia tidur nyenyak, tapi sebenarnya kawan-kawan dia pun dengar ada suara orang menangis tapi tak sure siapa. Jadi Ila cakap Ila pun menangis tapi hanya keluar air mata, tak ada keluar suara. Bukan Ila lah, dia nafikan tu suara dia. Dan malam kedua mereka berada kat situ. Masa tu dekat toilet Ila dia tengah mandi. Tiba-tiba Ila ada dengar macam ada yang mandi dekat bilik air sebelah tau. Tapi yang peliknya, kalau ada orang mandi mesti ada pakaian yang letak dekat atas pintu kan. Standard lah budak-budak kan. Pintu tandas yang separuh, bukan separuh, ada ruangan untuk letak baju, dia letaklah kat situ. Ila dia yakin sangat kalau ada orang mandi mesti ada baju kat situ. Habis tu buat apa kat situ kan. Bila dia masuk ke dom semula, selepas dia tengok pakaian tu tak ada, dia tanyalah siapa yang mandi tu tadi. Lepas tu rakan-rakan dia cakap mana ada orang mandi, hanya Ila je yang mandi kat situ. Pelik lah. Dan Ila dia pun diam membisu tau. Siapa yang mandi terfikir tau dalam fikiran dia. Okey, ceritanya habis macam tu je. Cerita yang seterusnya, cerita yang keempat.
Cerita ni cerita pasal kawan dia. Masa tu lepas solat Isyak, kawan Ila ni dia dengan abang dia, dengan kawan-kawannya sekali lah, dia nak belajar silat dekat luar rumah macam tu. Masa tu dah habis dah belajar silat. Lepas tu mereka pun buatlah macam bulatan kan, nak tutupkan pembelajaran pada hari tu. Mereka bacalah sesuatu, dengan tiba-tiba masa mereka baca sesuatu tu, kawan Ila dia ada terpalingkan pandangan dia dekat satu pokok jambu tau. Pokok jambu tu tak ada daun. Pokok jambu tu betul-betul ada dekat belakang dia. Dan mata dia ada terpandang tepat dekat pokok jambu tu. Masa dia terpandang tu, dia ternampak ada satu susuk. Susuk macam penanggal tau. Penanggal tu tengah memerhatikan mereka dari atas pokok jambu tu. Dan nama pokok jambu tu tak ada daun. Makanya susuk penanggal tu memang kelihatan jelas sangat. Kebetulan masa tu kakak dia baru lepas bersalin dalam pantang lah, dan baru balik dari hospital. Tapi penanggal tu hanya duduk kat situ je. Dia tak ada pula pergi kacaukan kakak dia. Dan budak-budak lain dia dah bergerak balik lah. Tapi dia cakap kan yang abang pada kawan Ila ni masih ada kat luar. Dia tak tahulah abang dia tu buat apa kat situ. Ini yang merupakan kisah yang terakhir daripada kawan Ila. Kawan dia yang tadi jugalah. Dia ceritakan masa tu dia nak masuk tidur. Katil dia betul-betul ada dekat tepi tingkap. Dalam lebih kurang pukul 11 ke 12 malam. Kebetulan masa tu pakaian dalaman wanita kan milik kakak dia betul-betul ada dekat tepi katil. Dan kebetulan masa tu tingkap dia tu belum ada langsir lagi. Belah atas dia tu kosong tau, tak ada cermin. Tiba-tiba masa tidur, kawan Ila ni dia tersedar sebab ada kayu yang menjulur terkena dekat kaki dia. Dan pakaian dalam tu ada betul-betul dekat hujung kayu tu. Dia pun apa lagi menjerit terkejut lah. Dan kayu tu ditarik keluar masa dia tengah menjerit tu. Kemudian dia panggilkan paksu dia. Lepas tu mereka ada ternampak ada satu susuk tubuh seorang lelaki besar berlari ke arah adalah satu pokok tu. Susuk tubuh tu dia panjat pokok tu, lepas tu dia melompat ke arah pagar yang boleh dikatakan jauh lah daripada pokok tu tadi. Tak logik kan? Macam mana dia boleh lompat daripada pokok tu dan pergi ke pagar tu? Kalau kita lompat, of course lah kita akan jatuh ke, kita akan teruyuh hayang kat atas pokok ke. Tapi nampak sangat memang bukan macam manusia tau. Keesokan harinya mereka jumpa pakaian dalam wanita tu bersepah dekat depan masjid. Mereka terpaksa kutip satu persatu sebab dah banyak dah bersepah kat depan masjid tu, terkumpul kat situ. Kemungkinanlah ianya daripada hantu raya. Sebab masa tu kawan Ila ni dia cakap dekat kampung dia tu memang ramai yang membela. Setakat tu je lah kisah-kisah pendek dari Ila. Sekian, terima kasih korang. Sekian saja kisah-kisah seram daripada Ila dan Yani. Terima kasih aku ucapkan kerana sudi berkongsi cerita. Apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai teladan. Apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Jangan lupa korang untuk tingkatkan amal, kuatkan iman, insya-Allah. Semoga kita sentiasa dilindungi. Baik korang. Assalamualaikum. Jangan lupa like, share dan subscribe. Bye.